Assalamualaikum, ini adalah persembahan pembentangan kumpulan kami. Tugasan kumpulan ini adalah subjek daripada kursus komunikasi perundingan. Bersama kami adalah tenaga pengajar kami iaitu Encik Khairul Amri bin Othman Arif. Kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan dan kami memilih tajuk tuntutan pihak QPAC bagi mewakili penjawat awam dalam menyuarakan hak menerusi rundingan bersama pihak kerajaan. Kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan iaitu Muhammad Sapawi bin Bokti, Muhammad Nazri bin Zinal, Yong Hamiza binti Yusof dan Nur Fazilah binti Muhammad Nasir. Persembahan slide ini mengandungi pengenalan tuntutan penjawat awam menerusi QPAC, kesan pembentukan QPAC, pendekatan integratif di dalam perundingan, candaga strategik yang berkesan di dalam perundingan dan diakhiri dengan kesimpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazri bin Zinal. Nombor matrik saya 266097. Pada hari ini, saya dan rakan saya akan membincangkan peranan pihak QPAC dalam membantu penjawat awam di Malaysia. Berikut adalah sedikit pengenalan mengenai sejarah awal penubuhan QPAC. Untuk makluman anda semua, enakmen Kesatuan Sekerja mula diperkenalkan pada tahun 1940, tetapi tiada Kesatuan Sekerja ditubuhkan sehingga dan selepas perang di mana para pekerja disusun di bawah Kesatuan Sekerja. Mereka disusun mengikut status jabatan atau ketukangan. Tidak lama selepas mereka menyedari bahawa ada banyak Kesatuan Sekerja yang berganda dan mempunyai bidang dan fungsi yang sama yang tidak memudahkan untuk perjuangan bersama. Pada tahun 1948, beberapa orang pemimpin Kesatuan Sekerja Sektor Awam telah mengambil langkah yang berani untuk menubuhkan satu badan kebangsaan iaitu Majlis Kaki Tangan Perkhidmatan Kerajaan yang mewakili 40 badan kesatuan sekerja sektor awam. Matlamat utama majlis tersebut ditubuhkan ialah untuk menggalakkan kerjasama antara kesatuan tanpa melibatkan diri dalam autonomi individu hal ehwal pentadbiran kesatuan berkenaan dan demi memperjuangkan kepentingan dan kebajikan anggota. Peraturan-peraturan Majlis Kaki Tangan Perkhidmatan Kerajaan telah diluluskan pada persidangan penaja pada 3 April 1949. Majlis ini dianggotai oleh sebanyak 8 buah kesatuan dan apabila dibubarkan untuk memberi laluan kepada penubuhan QPAC, sebanyak 48 kesatuan bergabung dengannya. Majlis ini telah memainkan peranan yang penting dalam hal ehwal kebajikan anggota sektor awam dan juga telah menyumbang kepada kejayaan Majlis Kebangsaan Watli. Pada mulanya, majlis ini telah menghadapi pelbagai kesulitan khususnya semasa hendak memperjuangkan ke atas sesuatu isu bersama demi kebajikan dan kebajikan pekerja sektor awam pada masa itu dan kemudiannya, maka usaha-usaha patut diambil untuk menggalakkan semua kesatuan sektor awam disusun di bawah satu badan persekutuan. Inilah telah menyebabkan kelulusan resolusi oleh Persidangan Perwakilan kelima pada 24 April 1955 untuk menubuhkan satu badan yang lebih berkesan iaitu QPAC. Selepas melalui banyak masalah dalam penyusunan dan menyatupadukan kesatuan sekerja sektor awam serta memperjuangkan idea betapa pentingnya satu badan unggul, maka kerajaan pada zaman kemerdekaan telah memberi restu. Akhirnya QPAC telah didaftarkan di bawah Enakmen Kesatuan Sekerja pada 23 Oktober 1957 iaitu beberapa bulan sahaja selepas negara mencapai kemerdekaan. Di dalam penulisan kami telah menyenaraikan 5 tuntutan yang dibuat oleh penjawat awam menerusi QPAC untuk disampaikan kepada pihak kerajaan. Berikut adalah 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah tuntutan berkenaan persetujuan semula gaji penjawat awam. Kedua, tuntutan kenaikan gaji penjawat awam. Ketiga, tuntutan berkaitan percepatkan tebus cuti untuk penjawat awam. Keempat, tuntutan berkaitan kenaikan pangkat secara time-based perlulah dikaji semula oleh pihak kerajaan. Dan yang terakhir adalah menaikkan allowance kola penjawat awam. Berkenaan isu tuntutan kenaikan gaji penjawat awam, isu tuntutan gaji ini telah bermula pada tahun 2018. Jurang gaji yang besar di antara penjawat awam dan pekerja swasta adalah jauh berbeza. Kenaikan kos sara hidup turut memberi kesan kepada penjawat awam. QPAC perlulah memainkan peranan dalam memastikan usul ini berjaya dan mendapat persetujuan daripada pihak kerajaan. Selanjutnya adalah tuntutan penjawat awam menerusi QPAC berkenaan tuntutan berkaitan kenaikan pangkat secara time-based perlulah dikaji semula. Kenaikan pangkat secara time-based ini dinilai berasaskan pencapaian dan kecemerlangan awam. Pihak QPAC beranggapan untuk seseorang individu tersebut naik pangkat secara time-based adalah tidak relevan. QPAC telah mengusulkan untuk mempertimbangkan tempoh dikurangkan kepada 10 tahun. Penjawat awam akan lebih bermotivasi dalam melaksanakan segala tugasan dan secara tidak langsung, prestasi jabatan turut meningkat akibat komitmen yang diberikan oleh para penjawat awam. Pada pendapat kami, waktu 10 tahun itu adalah satu jangka masa yang panjang. Sepatutnya, pihak kerajaan perlu mempertimbangkan seperti mempercepatkan tempohnya atau mengurangkan tempohnya sebanyak 5 tahun. Lama kan? Yang ketiga,
Tuntutan berkenaan penstrukturan semula gaji penjawat awam. Sistem saraan Malaysia ataupun singkatannya SSM seharusnya dimansuhkan dan membuat penstrukturan semula gaji penjawat awam. Tujuannya adalah untuk memberi lebih kuasa membeli kepada penjawat awam. Gaji minimum penjawat awam sekitar 1,900 dan ia adalah lebih rendah daripada paras yang diumumkan oleh pihak kerajaan iaitu 2,280 untuk garis kemiskinan. Memastikan misi kerajaan menjadi Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi, pihak kerajaan seharusnya mengkaji semula dan menstruktur semula gaji para penjawat awam. Keempat, tuntutan berkaitan percepatkan tebus cuti untuk penjawat awam. QPEX telah membuat tuntutan berkenaan penebusan CGR ini sekiranya seorang penjawat awam itu sudah berkhidmat lebih daripada 15 tahun. Tidak perlulah ia perlu menunggu usia pensionnya baru dia dapat tebus. Perspektif pihak kerajaan secara tidak langsung akan menyimbatkan perbelanjaan kewangan kerana kerajaan hanya membuat bayaran mengikut gaji semasa penjawat awam. Bukankah itu lebih menguntungkan pihak kerajaan? Rata-rata yang akan menerima manfaat ini mereka adalah yang berusia sekitar 35 tahun. Mengharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan dan mempercepatkan usul di Parlimen agar semua pihak dapat menikmati manfaat ini. Banyak juga kalau dapat ni. Dan yang terakhir adalah menaikkan allowance kola penjawat awam. QPEX telah membuat tuntutan kepada pihak kerajaan untuk menaikkan allowance kola dari RM250 kepada RM300 di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. QPEX juga telah komited untuk memperjuangkan isu tuntutan allowance kola ini. QPEX melihat mereka yang berjawatan rendah seperti pekerja rendah awam, pembantu am, pejabat dan lain-lainnya merasakan RM250 itu tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka. Cuba bayangkan jika mereka berada di bandar-bandar besar. Bagaimanakah mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka? Manfaat ini jika dikaji semula dapat memberi kepada 1.6 juta penjawat awam. Dan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi penjawat awam untuk bekerja lebih berdedikasi pada masa akan datang. Assalamualaikum, nama saya Yong Hamizah, nombor matrik 266416. Saya akan menerangkan tentang kesan pembentukan QPEX di Malaysia. Yang pertama ialah memelihara dan melindungi hak serta menjaga kebajikan penjawat awam. Peranan utama QPEX ialah melindungi kepentingan kesatuan-kesatuan sekerja gabungan dan anggotanya. Pelbagai isu yang menjadi permasalahan berkaitan dengan kebajikan penjawat awam diketengahkan oleh pihak QPEX supaya dapat membantu penjawat awam untuk mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Yang kedua ialah meningkatkan prestasi kerja penjawat awam dalam organisasi. Tuntutan yang disampaikan melalui QPEX dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan motivasi kerja penjawat awam untuk terus bekerja dengan berdedikasi serta patuh kepada peraturan. Dengan kos sara hidup yang semakin tinggi dan keadaan ekonomi serta politik yang stabil, pihak kerajaan memberi keyakinan akan memenuhi tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh pihak QPEX. Perkara ini akan memberikan galakan kepada penjawat awam untuk terus meningkatkan prestasi kerja mereka di dalam organisasi. Yang ketiga ialah meningkatkan kerjasama dalam kalangan penjawat awam. Kewujudan kesatuan kerja ataupun QPEX ini dilihat mampu menyatukan setiap penjawat awam untuk mencapai kata sepakat di dalam setiap tuntutan yang mereka inginkan. Segala penyelesaian dan pertikaian juga boleh dibawa ke meja perbincangan atau perundingan melalui kerjasama oleh pihak QPEX dan pihak kerajaan. Yang seterusnya ialah pendekatan integratif di dalam rundingan. Perundingan adalah merujuk kepada satu cara bagi menyelesaikan masalah antara dua pihak untuk mencari formula terbaik dalam mendapatkan keputusan yang sama. Objektif perundingan bukan sahaja bertujuan untuk mencapai keputusan yang terbaik, malah ia dilihat dari nilai keseluruhan kepada kualiti yang baik dan pulangan yang memuaskan. Pendekatan integratif adalah berorientasikan situasi menang-menang. Jadi pendekatan ini akan digunapakai oleh pihak QPEX di dalam perundingan bersama pihak kerajaan dalam memenuhi tuntutan penjawat awam Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nur Fazila binti Muhammad Nasir, nombor matrik 266169. Okey, di sini saya akan membentangkan di bawah subtajuk cadangan strategik yang berkesan dalam perundingan. Okey, kita teruskan.
Okay. Seperti yang kita tahu, setiap tugas yang dipertanggungjawabkan oleh penjawat awam adalah satu cabaran untuk dia menjayakan misi kerajaan bagi memastikan hasrat rakyat tercapai. Okey, menjadi tanggungjawab pihak QPAC dalam memastikan setiap isu yang diketengahkan dibawa ke meja perundingan akan diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, bagi melestarikan impian penjawat awam, pihak perunding khususnya QPAC mengamalkan amalan perundingan secara integratif, di mana kita ingin memastikan perundingan yang dikemukakan dibincangkan mendapat kelulusan dengan baik dan dipersetujui oleh mana-mana pihak. Maksudnya pihak kerajaan mendapat kebaikan dan pihak penjawat awam mendapat kebaikannya juga. Okey, seterusnya, wabak dikala wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kini menyebabkan pelbagai rakyat dibelenggu permasalahan yang disebabkan kos sara hidup yang terlalu tinggi dan memberi impak yang besar terhadap perbelanjaan dan tanggungan setiap rakyat. Oleh yang disebabkan faktor tersebut, QPAC mencadangkan kepada pihak kerajaan dengan membuat pengukuran ke atas tingkat pendapatan dan menyeragamkan kembali gaji dan allowance penjawat awam. Okey, di mana pihak QPAC sebagai tulang belakang penjawat awam mengutarakan isu-isu kepada pihak kerajaan bagi mendapat hak dan mendapat pembelaan daripada pihak kerajaan selanjutnya. Okey, kita teruskan. Nasib setiap penjawat awam yang mendapat tawaran penjawatan rendah dalam sektor kerajaan seperti yang kita tahu, kerajaan gaji yang ditawarkan oleh setiap penjawat awam permulaannya adalah yang di kadar yang terlalu rendah berbanding dengan pihak swasta yang gaji permulaan ditawarkan dengan nilaian yang ribuan ringgit ke atas. Maksudnya dalam lingkungan 1,500 untuk permulaan gaji di tingkat gaji yang paling bawah sekalipun berbanding dengan pihak kerajaan. Kerajaan perlu bertindak segera dalam menangani dan menjaga kesejahteraan emosi penjawat awam sebenarnya dan memberi perhatian penuh terhadap mengurus sumber manusia dengan lebih teratur. Di sini kita maksudnya sekiranya pihak kerajaan menitik beratkan kebajikan dan emosi penjawat awam, pihak kerajaan sendiri akan mendapat timbal balik, iaitu dengan adanya kebaikan dan penambahbaikan, penjawat awam akan meningkatkan produktiviti, integriti dan prestasi kerja yang lebih baik. Okey. Dan seterusnya adalah kesatuan yang memberikan cadangan kepada pihak kerajaan dengan memperkenalkan allowance tambahan dan membuat skim baharu gaji dan tugas-tugas yang berisiko tinggi. Sekarang ni maksudnya kalau kita macam lebih kepada wabak pandemik, kita ada frontliner yang berhadapan dengan risiko-risiko yang kemungkinan berlakunya penyebaran atau dijangkiti. So allowance sebagai tambahan kepada boleh mendapat pembelaan selanjutnya daripada pihak kerajaan, di mana mereka berisiko tinggi dan mereka mendapat perlindungan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safawi bin Muhammad Mukti, metrik nombor 266077. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang kesimpulan. Kerajaan sentiasa mengkaji peningkatan kerjaya bagi semua skim perkhidmatan awam, termasuk kadar gaji dan allowance penjawat awam. QPAC juga mewakili kesatuan-kesatuan lain yang diberi peluang untuk memberi cadangan atau pandangan bagi tujuan peningkatan kualiti perkhidmatan awam serta menjaga kebajikan penjawat awam. Yang ketiga, QPAC juga berkongsi pendapat serta pandangan dengan pihak Jawatan Perkhidmatan Awam meneliti metod pengukuran produktiviti yang boleh diguna pakai. Dan yang terakhir, QPAC memberi sumbangan besar dalam membawakan suara penjawat awam dalam menuntut kenaikan gaji bagi penjawat awam di Malaysia. Sekian, terima kasih.